Salam sejahtera dan salam Sarawak Sayang. Buletin Dukas edisi malam 7 Disember 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita malam. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg telah menyempurnakan majlis pelancaran Buletin Sulong Yayasan Perpaduan Sarawak iaitu Newsletter Community di Wisma Bapak Malaysia Petrajaya Kuching pada Selasa. Dalam ucapannya semasa pelancaran, Ketua Menteri menekankan kepentingan pendigitalan dan bagaimana ia dapat membantu memperkayakan proses perpaduan dan usaha hubungan harmoni di Sarawak. So this community unity, we have to balance between the two, and then we have to have that push in order to counter the perhaps negative outcome of communication through digital. This is just my humble view. Dalam pada itu, beliau menambah Sarawak amat terkenal dengan perpaduan dan kepelbagaian kaum serta agama yang telah dijadikan contoh terbaik oleh Kerajaan Persekutuan. Sarawak is noted for its unity in diversity, and that is why the last top leadership of Malaysia and the current leadership of Malaysia, they have acknowledged this. So when the concept of last time was Satu Malaysia, but now is Keluarga Malaysia, the present Prime Minister told me that if you want to see the example of real unity in diversity, you see Sarawak. Sarawak is the model. So much so that he launched this Keluarga Malaysia concept in Kuching at BCCK. That is a real acknowledgement from the top leadership on the question of unity prevailing in Sarawak. Turut hadir Timbalan Pengerusi Yayasan Perpaduan Sarawak YPS Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang, Datuk Patinggi Tan Sri Josh Chan Hong Nam serta ahli lembaga pemegang amanah dan ahli YPS yang lain. Laporan seterusnya, seramai 10 wakil daripada kaki tangan pihak berkuasa tempatan PBT yang terdiri daripada golongan B40 bagi Zon Selatan menerima baucer tunai bernilai RM100 seorang melalui dana berjumlah RM100,000 daripada tabung Maksa Cares. Dana tersebut merupakan sumbangan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg. Majlis penyampaian sumbangan telah disempurnakan oleh isteri Ketua Menteri Puan Sri Dato' Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bujang selaku penasihat maksa wanita negeri bertempat di Taman Orkid DBKU di sini pada Selasa. Antara 10 PBT Zon Selatan yang menerima ialah Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Majlis Daerah Bau MDB, Majlis Daerah Lubuk Antu MDLA, Majlis Daerah Lundu MDL, Majlis Daerah Serian MDS, Majlis Daerah Simbunjan MDS, Majlis Pemandaran Kota Semarahan MPKS, Majlis Pemandaran Padawan MPP dan Majlis Daerah Seri Aman MDSI. Kriteria kelayakan penerima adalah kaki tangan PBT grade 11 dan ke bawah mempunyai pendapatan isi rumah RM2,000 dan ke bawah serta mempunyai anak yang masih dalam tanggungan. Kriteria kelayakan penerima adalah kaki tangan PBT grade 11 dan ke bawah mempunyai pendapatan isi rumah RM2,000 dan ke bawah serta mempunyai anak yang masih dalam tanggungan. Sementara itu, Wakil PBT Timbalan Pengarah DBKU Salwa Pauzi berkata, beliau amat berbangga dengan penganjuran program berkenaan kerana terbukti kebajikan kaki tangan awam negeri sentiasa dijaga dan dipelihara serta diberikan perhatian sewajarnya. Katanya, sumbangan berbentuk baucer tunai bernilai RM100 seorang itu diharap dapat meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh kaki tangan awam negeri lebih-lebih lagi di saat sedang menghadapi masalah ekonomi dan kenaikan harga barang akibat pandemik COVID-19. Selanjutnya di Bintulu, penduduk atau penuntut tanah adat Bumi Putra NCR perlu bekerjasama dengan Jabatan Tanah dan Survey JTS bagi memastikan tiada berlakunya pertikaian ke atas tanah yang hendak disukat. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Awang Tengah Aliasan, pertikaian yang berlaku telah menyebabkan pihak JTS tidak dapat melaksanakan penyukatan tanah seperti yang dikehendaki dan seterusnya surat hak milik tanah tersebut tidak dapat dikeluarkan.
Katanya JTS ada menerima banyak permohonan untuk tanah NCR dan telah diproses serta diluluskan permohonan. Jelas beliau lagi apabila pihak JTS turun ke lapangan untuk menyukat, terdapat pula pertikaian yang mana menyebabkan pengukur tidak dapat menyukat sehinggalah pertikaian tersebut diselesaikan. Dato' Amar Awang Tengah berucap demikian semasa majlis penyerahan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 dan Seksyen 13 Kanun Tanah Negeri bahagian Bintulu di Hotel Park City Everly Bintulu baru-baru ini. Katanya, Kerajaan Sarawak komited mempertahankan hak rakyat ke atas tanah NCR yang sahih mengikut perundangan dengan mempercepatkan proses penyukatan dan pengukuran bagi memastikan setiap pemilik tanah NCR mempunyai dokumen pemilikan bersepadanan yang jelas dan tidak akan diceroboh. Dato' Amar Awang Tengah juga menegaskan hasutan atau dakyah pembangkang dalam tanah NCR ini adalah bermusim terutama apabila tiba pilihan raya. Pada majlis itu telah disampaikan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri KTN di bawah Warta Seksyen 6 KTN Rizab Komunal Putra Pertanian antaranya seperti berikut. Turut diserahkan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 13 Kanun Tanah Negeri KTN bagi kawasan penyelesaian settlement seperti tertera. Keperkembangan di Miri dengan Miri City Women Caring Association telah menyumbang bantuan pendidikan kepada seramai 120 orang ibu tunggal dan keluarga miskin di situ pada Ahad. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan merangkap Penasihat Persatuan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu telah menyerahkan sumbangan tersebut kepada 94 ibu tunggal dan 26 keluarga miskin. Calon gabungan Parti Sarawak GPS N73 Piasau itu berkata sumbangan tersebut adalah bagi membantu meringankan beban golongan berkenaan dalam persiapan ke sekolah tahun depan. It is to help them, especially for children when they go to school next year, as they enter school coming up. So this is a yearly affair for 4 years already, and the money most of the days are from the public donation. I say thank you so much to the public. So this is a very good deed, especially at the end of the year, getting ready for next year. Next year when children go to school, they need some money to buy bags school bags sometimes they buy new uniform and others one child will be roughly a few hundred ringgit per person. So you have a family of 2 going to go to school next year, you double that up. So this is only partially to help them. Manakala di Dun Opa, Parti Gabungan Parti Sarawak GPS melancarkan jentera dan bilik gerakan rasmi GPS N1 Opa di Kampung Rukam pada Isnin. Pelancaran itu diadakan menerusi kerjasama komponennya iaitu Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Parti Demokratik Progresif PDP, Parti Persaka Bumiputera Bersatu PBB dan Parti Rakyat Sarawak PRS. Dalam pada itu, semua pihak diminta memberikan sokongan padu kepada calon GPS Dun Opa Billy Sujang bagi menghadapi pilihan raya Negeri Sarawak ke-12 PRN 12. Turut hadir setiausaha politik kepada Ketua Menteri Sarawak John Yinggor dan Charles Chad Nisom, mantan ahli Parlimen P192 Mas Gading, Dato' Anthony Nogeh Kumbek dan pengerusi SUPP N1 Opa Niponi Unde. Laporan seterusnya di Santubong. Nasib malang menimpa penduduk Kampung Buntal apabila rumah mereka terjejas akibat banjir mendapat perhatian Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB N4 Pantai Damai. Pada Isnin, Pergerakan Wanita PBB N4 Pantai Damai diwakili oleh Rosmah Zaini tampil menyampaikan sumbangan makanan kepada 26 keluarga terbabit. Para penerima bantuan merakamkan penghargaan atas sumbangan yang diberikan bagi meringankan beban mereka. Difahamkan mangsa banjir tersebut telah dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Kampung Buntal di Dewan Seri Buntal. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan.
Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Sentiasa amalkan 3W dan elakkan 3C bagi mengekang penularan COVID-19. Salam UKAS.